وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Fungsi Surau, barisan ahli jawatan kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz, Ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hidayah, kurnia inayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat diberi kekuatan, diberi kekuatan, diberi kebolehan untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah diberi nikmat taufik dan keizinan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu ilmu lah, satu ilmu untuk kita amalkan, khusus dalam berakidah tauhid, menjadi satu peringatan bagi yang dah tahu, yang dah belajar, jadi peringatan balik bagi dia untuk dia suburkan balik akidah dia, menjadi satu nasihat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung kitab Faridah Al-Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatina fid darain amin ya rabbal alamin. Sampai di muka surat 9 tu kan. Kata tuan kitab rahimahullah, muka surat 9 tu aja kan, maka mengenal, situlah rasanya kan, situlah. Kita ambil balik sikit, dah lama gitu berhenti kan. Jadi kat sini pada pertemuan yang lepas kita dah masuk bab hukum dah. Tuan kita ni nak bagi tahu hukum. Apa hukum ni belajar tauhid, akidah? Hukum dia wajib lah, wajib pada syarak, wajib pada syarak. Lepas tu syarat-syarat dia bila sampai wajib tu, bila dah mukallaf, dan mukallaf akil lagi balik, dia sebut kat situ, mengenal. Lepas tu apa yang diwajibkan, tuan kitab pun bagi tahu. Yang wajib sahaja hukum, kan. Ingatkan tu haji kan, kita recall balik, ulang-ulang sikit. Yang wajibnya hukum sifat, atas sekali tu kan, hukum, segala hukum sifat. Dari sini kita fahamlah, dapat satu kefahaman dekat sini, yang wajib hanya hukum sifat. Boleh tu ya, muka surat 9 tu, hukum sifat sahaja, dan segala hukum ketuhanan.
Sini kita faham yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu zat yang qadim. Sini kena faham juga situ kan. Satu zat yang qadim, ada satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitulah qidam. Kan? Wujud qidam, sifat yang kedua lah dari segi susunan ilmu sahaja. Situ kena faham pula situ. Susunan ilmu akidah. Bukan bermaksud Allah tu Subhanahu Wa Taala wujud dulu, lepas tu baru ada sifat qidam, lepas tu baru ada sifat baqa, kekal. Bukan begitu. Kita sebut hari tu kan. Nak ingat balik, bukan begitu. Sebab apa bukan begitu? Sebab kalau begitu, dia akan jadi sifat makhluk. Kan? Tu aja kan? Mana sama dengan makhluknya? Ada turutan dia. Ada turutan kan. Lepas ni jadi lepas ni, jadi lepas ni. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan macam tu. Jauh sekali. Tanazzahallahu an. Bersih, suci, subhanallahu anhu. Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat makhluk macam tu. Bukan. Tapi kenapa para ulama susun macam tu? Sebab nak bagi faham saja kan. Tartib zikri. Nak susun dalam disiplin ilmu tauhid saja. Boleh. Jadi yang diwajibkan hanyalah hukum sifat. Allah bersifat, ada sifat yang kedua qidam. Jadi zat Allah kita panggil qadim. Apa lagi yang qadim ni? Tak ada, zat Allah sahaja Subhanahu Wa Taala kan. Itu kena pegang, kemah dulu. Atas dunia ni tak ada satu zat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang qadim. Yang lain semua baharu. Tu. Pegang sungguh yang tu. Semua baharu, semua makhluk, semua ada permulaan dan akan diakhiri dengan mati ataupun diakhiri dengan kebinasaan. Itu semua makhluk kan. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan, syurga yang Allah janjikan akan kekal juga pun makhluk juga baharu. Itu kena pegang sungguh. Terkadang orang tanya apa beza dengan syurga dan neraka yang kekal. Soalannya bakok juga kan. Tak juga makhluk. Dia kekal sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mengekalkan dia. Gitu kan. Yang qadim zati, yang qadim azali Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Boleh situ kan. Jadi bila qadim dan semua makhluk baru termasuk kita ni tak mampulah nak mengkaji, nak memperbahas tentang zat Allah. Boleh tuan kan? Tak mampu. Sejenius mana pun orang tu, sepintar mana pun seorang tu, tak mampu untuk dia nak mengkaji hakikat zat Allah. Sebab apa? Sebab qadim. Dia tulis kat bawah tu kan. Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baru akan hakikat yang qadim. Yang baru, kita ni baru, sifat makhluk kita ni baru, kita ni lemah, kita ni semua kekurangan ada pada kita. Macam mana kita nak fikir, nak kaji pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh situ kan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut tafakkaru fil khalqi. Kita dah sebut hadis ni. Wala tafakkaru fil khaliq. Nabi SAW kata kamu nak fikir tentang makhluk je. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Boleh. Ataupun riwayat fi zatih, jangan kamu fikir pasal zat Allah. Boleh tak? Kat sini dapat difahami bahawasanya nak kenal Allah pun Subhanahu Wa Taala melalui makhluk juga. Boleh tak? Jadi kita ni sebagai orang awam lah, sebagai orang awam iman, orang awam ni nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala pun melalui makhluk juga. Kenal sifat Allah, nak tahu makhluk juga. Kan?
Contoh apa? Contoh kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu berkuasa kan. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu berkuasa. Macam mana kita nak faham sungguh kekuasaan Allah? Macam mana Tuan Haji? Tengok makhluk juga. Kan? Tuan Haji kan? Subhanallah, tengok makhluk juga. Tengok contohnya macam gempa bumi bau ni kan. Nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ataupun apa saja bencana alam, nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal sifat Allah pun kena tengok makhluk juga, barulah nampak kan. Boleh situ kan. Bukan kata nak kenal sifat Allah duk fikir, duk kaji macam mana zat Allah SWT. Bukan macam tu. Tu kena fahamlah situ. Jadi yang wajib hanya hukum. Kat sini nak tahu hukum saja. Setakat tu saja fardu ain. Bahkan hakikat sifat Allah pun tak boleh nak tahu juga. Qadim. Boleh Tuan Haji? Ada satu lagi para ulama bahas, bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qadim, Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Qadim kan. Kenapa dipilih sifat qadim, kidam Tuan Haji kan? Kita tahu secara umum dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita, yang kita nak iktikad pegang kemah, secara ijmal dia panggil, secara umum, yang semua sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sifat yang sempurna, sebutlah apa pun, milik Allah kan. Katalah apa? Maha berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Maha indah Allah Subhanahu Wa Taala. Maha cantik Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu secara umum. Yang wajibnya 20 je. Okay. Kesempurnaan banyak, tak terhingga. Sifat kesempurnaan yang baik-baik, yang sempurna, yang tamam kita kata tu, hak Allah banyak, tak terhingga. Dan yang wajib 20. Wajib 20 kan. Yang tu dah beratus ribu mungkin tak terhingga. Yang wajib 20. Dalam 20 pun kidam juga diambil sini kan. Kenapa Tuan Haji kan? Wujud. Kenapa tak ambil zat Allah Subhanahu Taala yang berkuasa, qadir? Kenapa Allah yang qadir? Contohnya kat sini dia kata dalam perenggan atas tu, yang ayat yang terakhir dalam perenggan atas, kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baru akan hakikat yang qadir. Contoh yang berkuasa, contoh kan. Ataupun tiada dapat mengetahui oleh yang baru akan hakikat yang alim, Allah yang sangat berilmu, maha berilmu, ataupun sangat mendengar, ataupun sangat yang melihat. Kenapa para ulama tak pilih sifat tu? Sebab apa Tuan Haji? Sebab sifat qadim ni tak berkongsi dengan siapa-siapa kan. Tak berkongsi. Kenapa tak berkongsi? Kerana semua makhluk baru, tak ada satu makhluk yang bersifat qadim. Tu kena pegang sungguh. Pegang sungguh. Sebelum zaman ahli orang-orang falsafah dulu kan, orang falsafah dia mengatakan alam ni qadim. Ada golongan-golongan ahli falsafah dia kata alam qadim. Maksudnya alam ni terjadi dengan sendiri, tak ada permulaan dia. Dia panggil qadim juga. Betul kan akidah macam tu? Terbatal akidah dia. Terbatal. Salah dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab Allah saja yang qadim. Alam ni mesti ada pencipta dia. Datang Nabi SAW mengajarkan akidah kepada umat dia, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang qadim. Tak berkongsi kan. Kalau sifat lain, contoh sifat lain berkuasa, kita dengan makhluk contohnya. Makhluk ada juga kudrah dia, tapi Allah yang beri kan. Contoh gitu. Ataupun makhluk ada juga sifat mendengar macam kita kan. Allah beri sifat pendengaran pada makhluk kan. Melihat, Allah juga ada makhluk, ada pun yang
melihat macam kita lah, dapat lihat. Ataupun berilmu, makhluk manusia ada juga yang berilmu alim. Cuma kat sini tak sama lah, tak sama ilmunya makhluk seperti kita dengan ilmu Allah. Tak samanya pendengaran sebagaimana yang dibincangkan dalam sifat pendengar Allah. Tapi kat situ masih lagi ada kan, makhluk masih lagi ada sifat, walaupun tak sama sifat yang baru dengan sifat yang qadim, sifat yang lama, tapi masih lagi ada. Tapi bila sebut qadim, terus zat yang suci Allah saja subhanahu wa ta'ala. Boleh nampak situ saja, nampak. Jadi yang baru tak boleh, nak tahu hukum saja, hakikat tak tahu. Boleh situ habis. Dah faham situ kan. Lepas tu sekarang ni tuan kitab rahimahullah Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, dia sebut pula perenggan yang kedua. Dia kata soalannya macam mana nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana hak dia kan nak mengenal Allah. Maka kata tuan kitab, maka mengenal dan mengetahui itu tu macam mana? Macam mana dikatakan kenal dan tahu sifat Allah tu? Iaitu jazam. Pertama jazam. Kita baca dulu yang tuan kita ada. Jazam yang membetuli bagi waqi'. Dalam kurungan makna dia yang jatuh. Yang hasil jazam itu daripada dalil. Habis situ kan. Ertinya lagi, dia bagi erti, iaitu i'tiqad yang putus, yang mengenai akan yang benar, yang jadi i'tiqad itu daripada tanda yang menunjuk atas betul i'tiqad itu. Faham ke tuan? Tuan kita ni bagi tahu. Jadi kita tengoklah satu-satu untuk kita faham ni. Ni bahasa lama ni. Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah wafat tahun 1908, dah 100 tahun lebih. 1908. Rahimahullah. Dia kata maka mengenal dan mengetahui itu satu jazam. Sifat pertama nak dikatakan orang tu kenal sungguh Allah. Ciri pertama yang nak dikatakan orang tu betul-betul ada ma'rifatullah ni, sebagai muhasabah ni kita bersama tengok setakat mana iman kita kan, mesti jazam. Tu pertama sekali. Apa jazam? Kalau kat bawah dia tulis ertinya i'tiqad yang putus, i'tiqad yang yakin, orang kata kejap sungguh ataupun kemah, yakin sungguh, jazam. Tu satu. Boleh tengoklah pada kita masing-masing kan, iman kita ada tak sifat yang pertama, jazam? Adalah, yakin sungguh tu aja kan. Yakin, alhamdulillah ada. Kalau orang kata Allah tu wujud sungguh, wujud, yakin, tak teragak dah. Kalau orang kata macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh ada sedangkan tak bertempat, orang nak goyang sikit akidah kan. Macam mana ada kalau tak bertempat? Kan. Perkara yang ada ni mesti ada tempat dia. Boleh faham ke ni tuan? Faham ke tuan juga? Perkara yang ada, sungguhnya air ni ada kat depan saya, ada tempat dia. Tempat dia duduk kat sini lah, ada ruang dia kan. Macam mana kamu boleh beriktikad yakin yang Allah tu ada tapi tak bertempat? Kan kita belajar akidah, Allah tak bertempat, Allah tak bermasa, Allah tak berarah kan? Tak ada arah depan, belakang, kiri, kanan, tak. Tak ada masa. Maksudnya peredaran zaman daripada awal dulu macam kita lah, semakin tua contoh. Boleh ke ada nak yakini perkara tersebut? Boleh. Tergugat akidah kan. Orang goyang sikit. Kalau yakin, dia yakin tu dengan ilmu yang dia belajar, boleh ada. Yang tadi bertempat tu makhluk, bukan Allah.
Tu nak tepihkan. Makhluk saja yang bertempat. Makhluk saja sifat ada mesti bertempat. Makhluk saja sifat ada mesti bermasa, berarah duk kat depan. Tapi Allah tak. Sebab apa? Sebab Allah ada sifat Allah tak sama dengan makhluk. Tak boleh buat perbandingan. Tu orang yakin sungguh tu. Baru yakin sungguh kan. Boleh jazam. Lepas tu kita sebut dah dulu, awal-awal dulu. Nak sampai kepada jazam ada 7 peringkat. Ingat lagi tu Haji kan? Nak sampai kepada jazam, nak dikatakan dia ni betul-betul jazam. Ni baru sifat pertama tu Haji. Dalam akidah tauhid kita baru sifat pertama jazam. Lepas tu nak faham jazam apa? Ada 7 tingkatan dia. Kita sebut hari tu. Ingat ke tu Haji kan? Kalau kita terjemah jazam ni, makna yakin, kita rasa kita yakin dah. Betul, yakin sungguh, kita yakin sungguh. Kita yakin apa saja yang berlaku dari Allah. Kita yakin tak adalah yang paling. Allah ni bersifat maha berilmu. Allah maha berkuasa, maha mendengar. Allah maha mengetahui. Duduk seorang-seorang dalam bilik, tak ada orang pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kan? Tahu. Butiran pasir di tepi pantai, Allah Subhanahu Wa Taala tahu satu persatu pasir kan. Buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa ada kan. Yakin sungguh kan, ilmu jazam. Tapi bila kita dalami sikit lagi, para ulama dia buka lagi, nak bagi betul kat setakat mana iman, nak sampai kepada jazam, para ulama sebut 7 tingkatan kan. Kita sebut itu. Yang bawah sekali jahil. Ingat kan tadi? Yang bawah sekali jahil. Dia akan berkait rapat dengan akidah. Jahil murakkab. Dia jahil, tak tahu apa. Kan? Dia tak tahu sifat Allah pun dia tak kenal. Sifat Allah ada berapa pun dia tak tahu. Allah ada sifat ke dia tak tahu kan. Yang dia tahu, aku beriman kepada Allah, tu je kan. Sebab dia lahir dalam keluarga Islam, dinisbahkan dia Islam dan beriman. Bila orang tanya, kamu beriman kepada siapa Tuhan kamu? Allah. Tu je dia tahu. Tu je. Tapi bila tanya berapa sifat Allah ada, tak tahu, tak pernah belajar. Yang tu duduk bawah sekali tu Haji. Walaupun dia yakin. Boleh nampak kan? Boleh nampak tu Haji? Nampak kan? Masya Allah. Boleh nampak muhasabah kan? Patutlah dia yakin sungguh. Dia yakin kewujudan Allah dalam hati. Sebab dia beriman kepada Allah. Kalau orang tanya, Allah tu wujud. Wujud sungguh. Tapi tanya sifat Allah tak tahu. Para ulama kata tak jazam lagi. Duduk bawah sekali lagi. Dan dia tak belajar pun akidah. Masya Allah kan. Tabarakallah. Kena tengoklah anak-anak cucu kita. Kena tengok kita sendiri setakat mana kan. Kalau jahil murakkab dia panggil. Jahil, tak tahu apa. Bahkan dia bantah lagi orang. Dia kata, aku tahu. Dia kata, aku tahu Allah. Aku tahu. Aku beriman. Aku yakin. Cuma aku tak tahu sifat. Dah cukup dah. Dah cukup kan. Dah cukup dia kata. Yang tu bahaya jahil murakkab. Naik atas sikit. Pekat ke-7 bawah tu. Naik atas sikit, yang ke-6 dia panggil kita nak ulang balik lah kan. Supaya ingat. Supaya kita faham jazam ni apa jazam tu. Supaya kita faham bila tuan kita ni kata i'tiqad yang putus qat'i. Putus. I'tiqad yang putus pegang sungguh tu apa dia? Jadi para ulama bagi 7. Naik sikit dia kata jahil basit. Jahil basit ya. Tadi jahil murakkab, dia jahil tapi dia bangkang pula orang. Seolahnya dia tak tahu yang dia tu jahil. Tu dipanggil murakkab. Murakkab ni 2 kali jahil. Dia jahil dan dia tak tahu yang dia tu jahil. Bila orang tolong nasihat dia, bila orang buka pengajian akidah, dia kata tak perlu belajar ni sifat 20. Kita dah lahir dalam keluarga Islam, dah nisbahkan iman, dalam IC pun ada Islam, dah cukup dia kata. Hati-hati Tuan Haji, hati-hati. Tu fardu ain. Kalau dia mengingkari fardu ain,
kufur dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur saja. Kufur Allah. Kan? Jadi jahil basit, dia tahu dia jahil tapi dia tak belajar. Tapi dia mengetahui kejahilan dia. Kan orang tanya, kamu yakin sungguh, tapi kamu tahu tak sifat Allah? Oh, kata, saya minta maaf, saya tak tahu sebab saya tak belajar lagi. Tu pun baru yang ke-6. Ada berapa 4 lagi nak sampai ke jazam kan. Boleh tuan Haji kan. Lepas tu naik atas sikit, dia panggil waham kan. Waham ni dia dah ada keyakinan sungguh, tapi bawah daripada 50% dan 30% gitu je tuan Haji kan. Kalau syak naik atas sikit, tu yang ketiga naik atas sikit, yang keempat syak, ragu-ragu sama banyak 50-50. Naik atas sikit zon, dia panggil zon lah dalam istilah bahasa Arab. Maksud dia keyakinan dia dalam 60-70, tak yakin 100% lagi. Zon. Boleh. Berapa dah? Jahil murakkab, jahil basit, waham, syak, zon. 5 kan. Ada 2 lagi. Yang 5 ni, yang 5 bawah ni, ulama hukumkan tak sah iman dia. Tak sah tuan Haji, masya-Allah. Tak sah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat tak beriman dia. Tu maksud tak sah. Walaupun atas dunia, contohnya kalau dia meninggal, diuruskan dengan cara Islam jenazah dia, tapi di akhirat di sisi Allah tak beriman dia tuan Haji. Ulama sebut dalam kitab kan. Kalau dia mengabaikan akidah lah. Kalau dia dalam proses belajar tu cerita lain kan. Itu dimaafkan. Dia tak tahu tapi dia dalam proses belajar, yang tu dimaafkan. Tapi yang ni isunya dia tinggal tu. Dia tinggalkan pengajian fardu ain akidah. Boleh tuan Haji. Naik atas dia panggil taklid. Yang ni dia yakin dah 100%, tapi dia ikut orang bagi tahu. Contohnya mak ayah dia bagi tahu, ataupun dia datang ke surau, contohnya dia dengar ustaz-ustaz duk mengajar, ataupun dia belajar kat pondok, tuan-tuan guru duk belajar. Yang tu baru muqallid, dia panggil taklid. Dia mengikut saja, tak panggil jazam lagi. Ulama kata tak panggil jazam. Tapi macam mana iman dia? Iman dia ulama khilaf. Ulama kata ada iman dia dah sah, ataupun iman dia sudah boleh dinisbahkan seorang yang beriman, cuma berdosa. Sebab dia mengabaikan akidah. Yang naknya atas sekali, iaitu jazam. Bau jazam. Jazam ni pertama dia yakin sungguh, belakang tu yang membetuli waqi' ataupun realiti yang jatuh, maksudnya betul dengan realiti. Sebab apa? Sebab nak tolak agama lain. Bila masuk ciri yang kedua, keyakinan dia tu atas benda yang betul-betul kena dengan realiti yang berlaku. Boleh. Contoh, kita bagi contoh. Nak tolak agama lain, contoh agama Kristian, Nasrani, ataupun agama Yahudi kan. Nasrani, Yahudi juga jazam dia, yakin agama dia kan. Ataupun agama tu agama langit, ataupun agama yang rekaan manusia sendiri. Agama apa? Agama Buddha ke, agama tak kira lah, ideologi kan. Dia orang pun yakin juga kan. Kalau tak yakin, tak peganglah pada agama dia tuan Haji kan. Kalau tak yakin, mesti tak beragama dengan agama yang dia yakini tadi. Dia pun jazam juga, dia yakin juga. Tapi adakah betul dengan istilah para ulama? Tak. Sebab apa? Tak kena dengan realiti. Tak kena kat mana? Contohnya Nasrani, katalah dia beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada anak kan, ataupun Trinity, 3 Tuhan kan. Ataupun Yahudi mengiktikad yang Uzair
Rubnullah tu anak Tuhan juga kan. Adakah betul? Tak betul. Kat mana tak betul? Bila dibahas dalam berakidah kan. Kalaulah ada anak, kalaulah Tuhan zat yang mempunyai anak, maka Allah akan lemah. Kan Allah akan lemah sebab dia akan sama dengan makhluk dan dia berhajat kepada sesuatu yang lain. Boleh faham situ tuan Haji? Lemah kan? Ataupun Tuhan tiga, lagi nampak lemah. Tiga kan? Lagi nampak lemah. Trinity tu lagi nampak lemah. Kalau dia juga berhajat kepada Tuhan lain kan, ataupun kalau dia nak buat sesuatu tapi Tuhan lain nak buat sesuatu, boleh buat sesuatu yang lain, lagi nampak lemah kan, dari segi logikal akalnya. Boleh tuan ni kan? Jadi bila macam tu, adakah begitu berlaku? Adakah begitu berlaku? Tak begitu. Sebab apa? Sebab alam kat depan kita ni menjadi satu dalil yang besar yang menunjukkan Allah tu berkuasa. Dalil yang paling besar alam kat depan ni kan. Contoh kalaulah dia beretikad Tuhan tu tiga kan. Tuhan ni nak buat langit, Tuhan ni nak buat bumi. Yang buat bumi tak nak buat langit. Contoh kan. Ni para ulama dia buat andaian-andaian nak tunjuk kesucian Allah Subhanahu taala. Maka tak akan mungkin berlaku, tak akan ada alam langit ataupun bumi. Boleh faham tak je? Boleh faham ni akidah. Jadi bila tak akan berlaku, adakah betul macam tu? Adakah realiti macam tu? Ataupun adakah wakil yang tulis ni? Nak faham wakil ni, wakil yang jatuh macam tu? Tak. Sebab apa? Sebab yang alam terbentang depan kita ni ada langit yang indah, yang tak bertiang, bumi yang hamparannya luas, yang mesti penciptanya satu zat Tuhan yang sangat berkuasa, dan dia seorang esa saja. Bukan seoranglah, satu yang esa saja, wahdani. Boleh faham tadi? Kita nak faham satu-satu ni. Boleh kan? Nampak tu tuan ni. Tu maksud bagi membetuli ataupun kena dengan realiti yang berlaku. Alam yang terbentang luas ini mesti mempunyai pencipta yang sangat agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang sifatnya agung, tak sama dengan makhluk. Jadi orang iktikad Tuhan tiga kan, Tuhan ada anak tu, semua salah. Ni secara dalil akal dia panggil kan. Dan datang Nabi SAW, kul huwallahu ahad, lagi menguatkan akidah. Boleh tuan haji kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dah kita dah isyak. Yang akhir tu, yang kedua, yang ketiga, hasil jazam tu, keyakinan tadi hasil daripada mana? Daripada dalil. Daripada dalil yang umum. Dan dalil yang kita kata dalil yang paling terbesar dalam semua sifat alam ni jadi dalil. Jadi tiga sifat itulah baru dikatakan dia tu mengenal dan mengetahui Allah. Kalau jazam saja, yakin saja, tapi tak betul dengan realiti, tak panggil makrifah lagi dia. Ataupun dia yakin jazam saja, putus iktikad dia, tapi tak ada pun dalil. Orang tanya, yakin kamu ya Allah tu berkuasa? Ya betul. Apa sifat Allah berkuasa? Apa dalil dia? Apa sebab kamu kata Allah Subhanahu Taala berkuasa yang kamu iktikad dalam hati? Tak tahu. Maka tak jazam lagi, tak makrifah lagi dia, tak lepas lagi fardu ain. Boleh tak? Kalau dia boleh jawab alam ni Allah berkuasa, antara dalil bukti yang kekuasaan Allah adanya alam ni, tu baru lepas. Bila orang tanya lagi, macam mana kaitannya adanya alam ini dengan kuasa Allah, yang tu kalau dia tak boleh jawab pun tak apa. Fardu ain setakat dia tahu alam ni je. Dia yakin ni ada alam ni mesti ada satu sang pencipta, zat Allah SWT yang berkuasa. Setakat tu je fardu ain kita. Boleh tuan haji? Boleh. InsyaAllah lepas tu yang selebihnya InsyaAllah kita tengok
di pertemuan akan datang insya-Allah biiznillah dengan izin dan taufik Allah Subhanahu taala. Yang kurang tersalah itu adalah kelemahan saya sebagai seorang hamba, dan kita semua yang baik itu dari Allah Subhanahu taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.